أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi-pagi ini kita bersama. Saya telah membuat rakaman untuk kelas ini. So kita harap kawan-kawan yang tak sempat hadir tu boleh melihat rakaman ni. Kita akan membincangkan tentang soalan kertas 1 pendidikan Islam, percubaan negeri Terengganu. Saya harap sudah tengok paparan itu. Okey, kita akan mula soalan pertama. Kita niat dulu, nawaitu ta'allum ta'lim wa tazakkur wa tazakir wa tanfu' wa intifa' wa ifadatul istifada wa hais wa tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa jannatil khair bi ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi insyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, seperti biasa soalan kita satu ini model dia ada bahagian A dan bahagian B. So bahagian A ada 40 markah, jawab semua soalan, tidak ada pilihan. Okey, soalan 1 hingga soalan 20 ialah soalan objektif. Jadi ada kepastikan anda bawa ke pensil untuk menanda kertas OMR yang disediakan masa peperiksaan nanti. InsyaAllah ta'ala peperiksaan kita akan dijalankan di Fakulti Kejuruteraan dan pada pelajar semua kena diingatkan bahawa apabila kita balik syarikat sama nanti, kita tak boleh keluar lagi dan kita bersedia mentally anda lebih kurang 2 bulan tu, kita tidak akan balik, kita akan berada di sini. Tumpukan hanya pada peperiksaan dan penyerahan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah perkara yang paling utama di dalam peperiksaan. Sebab alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menjelaskan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Mulk, Allah Taala menjadikan maut wal hayat, kehidupan dan mati ini sebagai satu ujian. Segala yang kita lalui, yang kita lihat itu sebagai ujian bagi kita adalah dan ujian itu pastinya tidak lain tidak bukan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya ialah Allah nak tengok siapakah di kalangan kita ini yang the best practice, paling bagus amalannya, paling bagus ikhtiarnya, paling bagus tawakalnya, paling bagus semua yang terbaik lah. Kalau dalam kalau kita nak mendapat peperiksaan atau keputusan yang baik ini, kita kena tunjukkan the best. Solatnya the best, akhlak dengan ibu bapanya best, pengurusan masanya ada terbaik, tidurnya juga waktu yang terbaik, belajarnya cara terbaik, ikhtiarnya cara yang terbaik, tawajuh pada Allah SWT itu juga yang terbaik, dan juga kita bermunajat kepada Allah SWT yang terbaik. Baru akhirnya Allah akan kurniakan kejayaan bagi kita. So kejayaan ini ada anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia ada prasyarat untuk berjaya, ada prasyarat. Macam kita nak buat loan ke, nak beli kereta, semua ada syarat. Macam ada duit, mesti ada keretanya untuk memastikan kita dapat betul. Begitu juga kalau kita nak dapat A, nak dapat B ataupun kita nak berjaya dalam SPM kita, jadi syaratnya. So prasyaratnya itulah yang mesti lakukan yang terbaik untuk kita. Itu mukadimah kita pada pagi ini. So saya akan gunakan soalan ini, soalan pertama. Saya akan saya akan bacakan, kita tengok jawapan dia. Soalan begini, saya akan beri penerangan pada anda supaya anda akan lihat ada sebenarnya di dalam SPM ni kita kena tenang. Kalau kita tak tenang, kita akan mudah terperangkap dengan soalan-soalan yang 20% memang soalan hebat dan susah aras tinggi, 40% aras sederhana dan 40% aras rendah. Kalau kita bergantung aras rendah 40%, kita hanya dapat lulus saja. Tapi kalau kita boleh kuasai aras sederhana, kita boleh dapat A tolak. Tapi kalau kita menguasai sehingga ke aras tinggi, kita boleh dapat A+. Begitu. Jadi pada dalam konteks kita tinggal beberapa bulan ni, kita tumpu kepada A dan B lah. Iaitu mereka aras sederhana. So kita tu soalan pertama. Antara berikut mereka tidak benar mengenai syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat. Dibolkan tidak benar. Jadi A, mengisyafati balasan Allah Subhanahu Wa Taala. B, berazam tidak akan mengulanginya lagi. C, berazam terhadap maksiat dilakukan, menyesal terhadap maksiat dilakukan. D, berhenti melakukan maksiat dengan segera. Ini ada syarat. Kita tengok macam betul dia semua kan, macam betul. Betul. Maknanya B dan D itu dah confirm lah betul. Kita ada mungkin kita akan mendapatkan sedikit kekeliruan atau kita nak tahu yang
sama ada A atau C, menginsafi balasan Allah Subhanahu Wa Taala, menyesal terhadap maksiat yang dilakukan. Ini adalah soalan. Jadi kita akan banyak jawapan beginilah. So dalam keadaan kita, biasanya kita akan nampak, oleh kerana kita nampak A dulu, kita akan banyak mengenai A dan juga ataupun kita mudah terperangkap. Kalau kita tengok dalam jadual pemarkahan, okey, soalan pertama ialah memang jawapannya A lah. Okey. Okey. Soalan pertama jawapannya A. Tanya. Jawapan pertama ialah A, iaitu menginsafi balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia syarat taubat. Menginsafi balasan Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia tidak menjadi syarat daripada taubat. Taubat itu betul-betul BCD lah. Menyesal, berazam, berhenti. Menginsafi ini hanya spark untuk kita bertaubat. Okey, kita apa? Kita menjadikan kita bersedia untuk bertaubat atau keinginan untuk bertaubat. Baik, soalan nombor 2. Menyekutukan Allah SWT pada zatnya, mempercayai sesuatu selain Allah SWT dan menunjuk kehebatan diri. Pernyataan di atas menunjukkan perbuatan apa? Sihir, syirik, kufur, khurafat. Sihir, syirik, kufur dan khurafat. Ini di antara jawapan yang telah disediakan tadi. Jadi kalau kita tengok pada soalan ini, maka soalan nombor ini menjelaskan bahawa semua macam betul. Tapi kita tengok perbuatan apa yang menyekutukan Allah SWT sudah pastinya ialah syirik. Mempunyai suatu sementara syirik, menunjukkan kehebatan diri. Apa tu? Itu adalah ego, sombong, riak. Jadi kita ada beberapa di atas itu dia memberikan sedikit kekeliruan untuk kita menjawab. Maka kita kena berfikir apa yang pertama itu dan kedua itu, mempersekutukan Allah SWT. Jadi kalau di sini dia nampak yang nombor 2 ni ialah B lah, syirik. Jadi kita tengok kita tengok jawapan yang telah disediakan. Ya betul, nombor 2 adalah B, iaitu syirik. Syirik. Maknanya kalau kita dapat soalan begini, kita tengok yang nombor 1, nombor 2. Satu dua. Yang dua menunjukkan kehebatan diri itu dia hanya trik. Dia ada selalu syirik juga, syirik kecil lah. Tapi kita takut kita terperangkap dengan yang statement yang ketiga ni. Yang sebenarnya ialah statement yang pertama yang perlu dilihat dan statement yang kedua. Ni dua. Saya percaya ni adalah syirik. Okey. Baik. Termasuk soalan ketiga. Antara berikut yang merupakan bukan ciri-ciri mukmin yang bertambah iman. Bukan ciri-ciri mukmin yang bertambah iman. A, mengerjakan ibadah sunnah. B, mengasihi sama manusia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. C, mempunyai ilmu pengetahuan tentang Allah dan Rasulnya. D, melazimi berzikir kepada Allah dan berfikir tentang kebesarannya. Bukan ciri-ciri mukmin yang bertambah iman. Macam apakah ciri-ciri yang kita nak tambah iman? Bila kita bertambah iman, kita bersemangat, kita bermotivasi, pastinya A adalah betul pada mengasihi sama manusia kerana Allah Subhanahu Wa Taala pun betul juga. Itu jawapan yang betul juga. Jadi itu soalan yang nombor C dia mempunyai ilmu pengetahuan tentang Allah dan Rasulnya. Betul juga, tapi C kita tengok macam lain. D, melazimi berzikir. So bukan ciri-ciri yang bertambah, semua ciri-ciri mukmin. Tapi yang bertambah iman ni mana? A, B, C, D, bertiga. So bila kita tengok daripada jawapan ini, mengerjakan, mengasihi dan melazimi ini ciri-ciri bertambah iman sebab dia perbuatan. Tapi sini mempunyai, ada, dia memang ada. So kita lihat, betul tak? Nombor 3 jawapannya. Nombor 3 jawapannya. Okey, nombor 3 jawapannya B. Nombor 3 jawapannya B. Mengasihi sama manusia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ciri-ciri mukmin yang bertambah. So dia ada trik soalan nombor 3 ni lah. C tu dia trik.
C itu ialah untuk kita berfikir betul-betul. Kalau kita mempunyai orang yang bertambah iman tu, kita menggunakan perbuatan-perbuatan kita sebagai satu daripada hasil keimanan, maka bertambah iman. Maka A, B, D ni adalah kelihatan betul. Dan C itu hanyalah ilmu pengetahuan. Jadi dia kata bila dia kata bertambah iman, maka nombor 3 itu di dalam apa buku ini dia catatkan ialah mengasihi sama manusia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab benda yang bertambah iman ini ialah dia buat benda yang sunat. Kan wajib tu memang dia kena buat. Tapi bila dia sunat, dia ada iman dia tambah, dia akan suka buat sunat, dia suka buat tambahan-tambahan yang lain. Okey. Jawapannya ialah B, 3B. 4. Berpuasa 19 hari sehari di bulan Ramadan, menunaikan solat sebab 9 rakaat 3 kali sehari. Nyata dia menunjukkan golongan apa? Agama sesat. 9 rakaat sekali sehari. Ini agama apa? Agama Qadiani, Taslim, Bahai, Syiah. Kita tengok balik. Nombor 4 itu ialah C. Agama Bahai. Agama Bahai ni yang kita belajar ialah dia dipelopori di Iran dan dipercayai oleh Bahaullah. Nama orang ni nama Bahaullah. Dia mencipta agama dia sendiri, campuran Islam, Hindu, Kristian. Walaupun tempat ibadah dia yang paling besar sekali di Israel, ada tempat sembahyang dia. Jadi Bahai ini yang dipelopori oleh Bahaullah nama dia. Ini sebagai agama sesat lah. So pegangan dia ialah puasa 19 hari sahaja. Puasa yang tak makan tak minum, makan daging tak boleh, jangan puasa macam orang India. Dan solat dia 9 rakaat sekali sehari, sama macam sembahyang kita lah. Kita sebiji macam cara kita sembahyang. Cuma dia macam ada syiah sikit sembahyang dia, bila dia tepuk-tepuk di bahagian lutut dia serta bacaan-bacaan dia tertentu. Okey. Anda boleh Google tengok cara, tapi dia nombor 4 itu jawapannya ialah Bahai, C. Okey, nombor 5, masa bersyukur bagi orang menunaikan umrah ada selepas apa? Tahlul ni, syukur tahlul. Melontar jumrah, bermalam di Muzdalifah, mengerjakan syair. Bila waktu orang-orang mengerjakan umrah. Melontar jumrah memang tak adalah, sebab kita tahu jumrah hanya haji, nombor A itu buang. B, malam di Masjid Muzdalifah pun tak ada, sebab itu hanya orang di haji saja. Kita ada 2, iaitu C atau di mengerjakan tawaf rukun, D mengerjakan sa'i. So selepas apa? Jawapannya lah D lah, mengerjakan sa'i, sebab tawaf rukun ni pun juga untuk haji. Tawaf maknanya rukun umrah itu tawaf, sa'i, tahlul, niat, kemudian mula-mula kita pergi ke meniat ihram di miqat, kemudian kita pergi tawaf, kemudian kita sa'i, habis sa'i kita pun bertahlul, maka selesai umrah kita. Maka nombor 5 jawapannya ialah C. Nombor 5 jawapannya D. C pula. D iaitu mengerjakan sa'i. Okey, D C. D. Nombor 6, berikut adalah perkara yang sudah dilakukan ketika dan disunatkan hari ke-7 kelahiran anak sebutlah. Itu menyembelih binatang akikah pada hari ke-7 kelahiran. Kedua, ini kecuali yang tak benar lah. Kedua ialah memasak manis daging akikah. Untuk bagaimana betul? Mencukur rambut bayi selepas menyembelih. Betul. Mematah-matahkan tulang binatang. Mematahkan tulang binatang ni tak boleh patah. Ini di antara
yang tidak boleh dibuat. So, untuk soalan nombor 6 ini, jawapannya ialah D. D. Kita tengok skema dia betul tak? Nombor 6 ialah D, betul. Okay. Kita tengok seterusnya nombor 7. Soalan nombor 7 ialah barang yang disewa hilang, tidak menepati syarat. Data-data menyebabkan sewaan A. Tidak halal, B. Tamat kontrak, C. Tidak perlu bayar, D. Tertangguh bayaran. Barang yang disewa itu hilang. Kita sewa kereta hilang. Tidak memenuhi syarat apa? Sewaan jadi tak halal ke, terbatas kontrak ke, tak perlu dibayar, tertangguh bayaran. Okey, yang ini nombor 3. Nombor 3. 7. Nombor 7 jawapannya B, iaitu tamat kontrak. Okay, kita tahu sewaan adalah bentuk kontrak. Itu tak halal tu jauh sangatlah. Kalau kita makan kan, tak perlu dibayar mana boleh. Tertangguh bayaran tak boleh juga. Sebab dia hilang dah jadi tamat kontrak. Anda kalau nak bertanya apa-apa boleh terus tanya. Jangan tunggu hujung kelas. Nombor 8. Dapat membantu orang susah. Mengelak dia bersikap malas dan meminta-minta. Pernyataan di atas menunjukkan hikmah apa? Membantu orang susah, mengelakkan dia bersikap malas dan meminta-minta. Sewaan, gadaian, syarikat, hutang. Jadi hikmah daripada nombor 8. Nombor 8 jawapannya ialah D. D. D ialah hutang. Jadi hikmah kita memberikan hutang orang ialah kita orang susah dan mengelakkan dia bersikap meminta-minta. Bila hutang tu dia ada term, dia kena pulang balik duit. Kalau tak sedekah lain. Jadi untuk itu mengelakkan minta-minta ialah dia hutang. Okey, D. 8D 8D. 9 kita tengok 9. 9 pilih pernyataan yang benar tentang bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah ni. A. Selepas paruh malam ke-10 Zulhijjah. B. Selepas paruh malam 11 Zulhijjah. D. Bermalam pada malam 12 Zulhijjah. D. Pada malam 9 Zulhijjah. Wah, sudah. Kalau kita tengok peraturan betul, lepas saja kita pergi ke Arafah. Arafah ini pada 9 Zulhijjah. Kita sekurang-kurangnya kita kena ada sana sebelum gelincir matahari lah, kita berada sekurang selazah kita berada di Arafah. Kemudian kita kena bermalam di Musdalifah sebelum pergi ke Mina. So, kita kena meneruskan perjalanan dan kita sekurang-kurangnya bermalam di Musdalifah bermula daripada pukul 12 malam sampai sebelum subuh. Kita lalu atau kita duduk sana sebelum kita meneruskan perjalanan di Mina. Dan kepada kita 9 malam 10 lah. Jadi jawapannya antara A, B, C, D. Okay. Jadi 12, 11 memang tak boleh. Malam ke-9 tak boleh juga sebab esoknya 9. Jadi 9 ni jawapannya A. Tengok dulu betul tak 9. 9 jawapannya A betul lah. Jawapan A. Tengok. Okay. 9 jawapannya A. Iaitu selepas paruh malam pukul 11, 12 tu duduk dekat Muzdalifah cek batu kan. Bas akan parking kat situ, kita duduk lah ramai-ramai dengan pakaian ihram kita. Yang kita jenis biasalah. Kalau orang yang memang ni dia boleh pergi ke, dia akan sempat dia pergi balik ke Mekah, dia banyak duit kan, kenderaan dia untuk dia buat tawaf rukun, kemudian dia pergi melontar, mana dia boleh akan malam di Musdalifah balik. Itu tengok yang penting dia kena pergi Musdalifah. Okey. Yang ke-10, tujuan utama sebuah perkahwinan itu perlu mengikut syariat Islam adalah untuk tujuan utama sebuah perkahwinan itu perlu mengikut syariat Islam adalah untuk apa? A. Menjamin perkahwinan itu sah. B. Mendapat ganjaran pahala. D. Merapatkan satu rahim. D. Memelihara maruah. Tujuan sebuah perkahwinan utama. Mana satu? Satu. Okey. Nombor 10 jawapannya adalah A.
Nombor 10, jawapannya ada A, itu menjamin perkahwinan itu adalah sah. Bila kita sah, ikut syariat, kita ikut syariat sebab supaya sah, menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan. Perkahwinan tu. Jadi kena sahkan dulu. Kalau dapat pahala, ya memang dapat pahala, tidak ada masalah. Tapi adakah maksud kalau tak ikut syariat, dia tak dapat pahala, cuma sah, dia tak dapat sah. Merapatkan silaturahim. Jadi itu persaudaraan, memelihara maruah. Itu kita menjaga ad-daruriyatul khamsah. Okey, apa maqasid syariah. Okey, 11. Jawapannya adalah A, 10 A. Nombor 11, yang manakah berikut bukan syarat suami hendak rujuk pada isteri? Manakah antara berikut bukan syarat suami yang hendak rujuk pada isteri? Islam berakal memayis kemahuan sendiri. Bukan syarat suami. Nombor 11. Kita tengok nombor 11. Bukan syarat suami ialah C. Ialah C, iaitu memayis. Bukan syarat suami. Jadi maknanya Islam berakal. Itu kemahuan sendiri itu memang syaratnya lah. Macam mana dia belum memayis, sedangkan dah jadi isteri suami. Kenapa kita, orang memayis ini jadi suami kita, isteri kita, suami kita kan? Jadi dia bukanlah satu syarat. Mungkin dia tak sihat dan sebagainya, ke dia mungkin tak nak anak lagi. Tapi yang penting yang pertama dia wajib Islam, yang kedua berakal, yang ketiga memang dia nak, bukan paksa-paksa. So 11 jawapan C. 12, pusat sumber, pusat perkhidmatan pendidikan ilmiah. Yang tanda pun kita fungsi pada zaman kerajaan Abbasiyah, Madrasul Nizamiyah, Darul Hikmah, Baitul Hikmah, Kutab, antara B dan C tu. Tengok betul, Darul Hikmah ke Baitul Hikmah. Ini ada sedikit kekeliruan lah, saja dia buat. Nombor 12. Nombor 12 jawapannya adalah C. Adalah C, iaitu Baitul Hikmah. Darul Hikmah, dia Darul Hikmah ni adalah nama college, universiti. Yang kita ada sekarang ni adalah Baitul Hikmah. Yang ada di Malaysia ada satu Darul Hikmah, College Darul Hikmah. Dan dia ada Baitul Hikmah. Okey, 13. Pengaruh luar yang mendorong kepada kemerosotan kerajaan Bani Abbasiyah ialah pengaruh apa? Pengaruh benda yang di luar yang mengganggu kemerosotan kerajaan Bani Abbasiyah. Ialah 13. Kita tengok 13 adalah A. 13 adalah A. Iaitu Turki dan Parsi. Okey, Parsi ni Iran lah. Serangan dari Parsi dan juga Turki ni ialah dari Eropah. Jadi Bani Abbasiyah ni dia makin merosot dia punya pengaruh dia. Okay, yang ke-14, cukai manakah yang diperolehi oleh kafir zimmi yang tinggal di negara Islam pada zaman Bani Umayyah. Orang zimmi ni orang kafir yang baik, yang warga negara, yang taat pada pemerintahan Islam, itu sebagai zimmi. Kalau pada dalam konteks hari ini ialah warga negara lah. Perkataan kafir itu dia orang ulama telah bersetuju untuk menekan kepada non-muslim. Non-muslim, orang bukan Islam. Jadi zimmi ialah warga negara lah. Itu dipanggil orang sebagai rakan dalam warga negara. Okey, apa dia? Baik, jizyah, kharaj dan ghanimah. Okey, nombor 14. Nombor 14 jawapannya ialah B. Nombor 14 B, iaitu jizyah. Ini adalah cukai yang orang bukan Islam bayar kepada Bani Umayyah. Okey. 15. Semua yang berikut ialah sumbangan Syekh Muhammad Abdul dalam bidang pendidikan khususnya di Universiti Al-Azhar kecuali apa? Mewujudkan mata pelajaran fardu ain, mewujudkan piawaian dalam penganugerahan sijil, si membaiki asrama pelajar, dia menyediakan peruntukan gaji guru dan dari perbendaharaan negara. Okay. 15. 15 jawapannya A. 15 adalah A, iaitu mewujudkan material fardu ain. Ini seluruh rendah fardu ain.
macam universiti je lebih perlu pada kifayah untuk diletalkan. Ini ada Halo, halo. Nggak ada orang, Bani. Halo, halo. Ada Ki. Alamak. Yo, Bagi link baru apa tu. weh? Jom Oh, buka link baru. okey. Hati dah ke langit Okey. ni.